Bila Abu Bakar dia tengok Nabi ni, Nabi ada uban sikit, maka Abu Bakar kata, ya Rasulullah, naraka qad shibta. Syaibun uban, shibta kamu telah beruban. Nabi SAW sampai Nabi wafat, waktu umur 63, uban di rambut di kepala Rasulullah SAW tak lebih 20 helai. Tak lebih 20 helai. Hitam, maksudnya apa? Hitam. Rambut Nabi hitam sampai umur 63. Ada sikit uban. Sebahagian ulama hadis sebut ketika itu kebanyakan lelaki begitu. Kebanyakan lelaki begitu. Sifat rambut mereka sampailah ke hujung hayat dia hitam. Sebahagian ulama hadis sebut tak yang tu khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sahabat-sahabat lain macam kita 40-an naik dah sikit, 50-an lagi banyak, 60-an dia nak putih semua. Bila Nabi ni rambut Nabi hitam, ada uban sikit. Abu Bakar ni dia duduk perhati. Satu hari dia kata, ya Rasulullah, nampak duduk naik uban dah. Ni terjemah saya ni. Ya Rasulullah, saya nampak duduk rambut tuan duduk naik uban. Nabi ada jawapan. Rupanya Nabi terus jawab. Nabi kata, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Ada dalam hadis ni, ada dalam Syama'il Muhammadiyah cerita ni. Nabi sebut kat Abu Bakar, telah membuatkan aku beruban isi kandungan surah Hud dan juga yang seumpama dengannya. Apa dia isi kandungan surah Hud? Cerita Nabi Hud ke? Tidak. Kata Ibnu Abbas, ayat Rasulullah tersebut, ayat Rasulullah tersebut, bila Nabi jawab kepada Abu Bakar bahawa yang membuatkan aku beruban ni, apabila aku sering berfikir tentang satu arahan yang ada dalam surah Hud, iaitulah ayat 112. Kata Ibnu Abbas, ayat yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu ialah fastaqim kama umirt. Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, umat Nabi Muhammad yang paling pakar tentang tafsir Quran, nombor 1. Ibnu Abbas ni bukan di kalangan sahabat, keseluruhan umat Rasulullah yang paling pakar tentang tafsir Quran, Ibnu Abbas nombor 1. Dia kata tidak ada ayat daripada 6,000 lebih, 6,236 ayat Quran ataupun 6,666 tu, ikut satu kiraan lain. Tak ada ayat daripada 6,000 lebih ayat Quran yang lebih berat daripada ayat surah Hud 112, fastaqim kama umirt. Yang itulah ayat yang paling berat selama 23 tahun Nabi menerima wahyu. 13 tahun Nabi terima wahyu di Mekah, Quran turun sikit-sikit. Sambung wahyu turun di Madinah selama 10 tahun sikit-sikit. Kata Rasulullah, yang inilah yang paling berat. Bila orang kata, wahai Muhammad, aku nak kamu istiqamah dengan semua ajaran Islam, buat semua yang aku suruh, tinggal semua yang aku larang. Nabi kata, itulah yang paling memberatkan hidup dan jiwaku. Bukan Nabi jadi tekanan, yang tu paling berat. Tuntutan itulah tuntutan yang paling berat. Sebab tuan-tuan tengoklah apa saja benda baik yang ada dalam dunia ni, tuan-tuan senarai lah berapa ratus pun, nombor 1 yang kena buat paling banyak ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cakap bab senyum kat orang, Nabi lah yang paling banyak kena senyum kat orang. Masalah apa pun yang dia tanggung kat rumah dia, dia keluar, dia mesti yang paling banyak senyum. Kerana tu ajaran Islam.
Tengok bab sedekah, mesti kamu wahai Muhammad yang paling banyak bersedekah, sebab kamu yang cerita tentang fadilah sedekah. Tuan-tuan, senarailah berapa banyak, berapa ratus pun kebaikan yang ada, Rasulullah lah yang kena jadi paling banyak di dalam kalangan umat Nabi Muhammad ni. Dia mesti nombor satu yang paling banyak buat semua benda ni. Macam mana tak berat. Kita boleh rehat juga, hari ni duha 2 je, kadang rajin baru 4, lagi rajin 6. Kadang tak buat pula 2 hari. Tak ada apa-apa, biasa. Nabi tidak. Akan tetapi Rasulullah tidak. Nabi kena buat yang paling banyak. Sebab tu Nabi sampai memikirkan ayat ni. Bila dia baca ayat ni, Nabi termenung, Nabi tunduk lama, Nabi fikir. Takkan tetapi Nabi berjaya melaksanakan arahan tersebut. Jaya. Bab apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak bercakap bab apa? Bab baca Quran. Baginda Rasulullah lah yang paling banyak. Nabi pun khatam Quran Ramadan dengan Jibril lagi. Bab berjihad, semua perang disertai oleh Nabi SAW. Bab apa? Nak cerita bab apa? Bab paling banyak sedekah. Maka Nabi lah yang lebih banyak bersedekah daripada Abu Bakar yang kita dengar cerita, dan daripada Abdul Rahman ibn Auf, dan lebih banyak bersedekah Rasulullah itu daripada Uthman ibn Affan. Siapa study bab tu dia tahu. Bab apa? Bab menyayangi keluarga, yang Nabi duk suruh sayang keluarga. Maka Rasulullah lah yang paling dicintai oleh isteri dia, yang sebelah tu. Bukan 2 orang lah. 2 orang kita pun rayuh Allah lah. Tak habis-habis hak kaki. Tahun lepas tak habis lagi, baik kuih baru pula. Bab apa? Fastaqim kama umirt. Istiqamah ni tuan-tuan, istiqamah ni ialah kekal konsisten di jalan yang lurus sampai mati. Itu istiqamah. Konsisten di jalan yang lurus dengan ibadah, dengan akhlak, dengan akidah yang betul tadi sampai mati. Itu istiqamah. Itu yang orang kata istiqamah semua yang tu lah. Kalau dalam perjuangan orang sebut istiqamah dalam perjuangan. Kita hak manusia biasa ni kan, istiqamah ialah memohon kepada Allah agar kita kekal berada di jalan yang lurus dengan ibadah yang betul, akhlak yang betul, dan akidah yang betul sampai jumpa Allah, iaitu pada hari kematian. Sampai jumpa Allah pada hari kematian. Ini yang nak kena minta dengan Allah. Nak minta istiqamah ke nak minta karamah? Karamah orang tak minta. Karamah ni benda luar biasa yang berlaku kepada wali-waliullah ataupun orang-orang saleh. Kan? Dia bangun malam 2 rakaat sembahyang dalam bilik dia, 6 rakaat sembahyang depan Kaabah. Sebelum subuh balik. Tu sembang apa tu tak mampu lah. Karamah ialah benda luar biasa yang berlaku kepada orang-orang soleh. Benda luar biasa kalau berlaku kepada Nabi disebut mukjizat. Ni ilmu akidah ni. Ni yang saya cakap sekarang ni ilmu akidah. Seperti apa? Seperti Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Nabi Musa belah laut dengan tongkat dia. Luar biasa tak biasa? Luar biasa lah. Cari adat, koyak adat. Benda tu dia cari adat. Benda luar biasa yang berlaku kepada Nabi seperti mana Rasulullah membelah bulan. Bukan bulan lukisan, bulan sungguh. Benda luar biasa, maka nama dia mukjizat. Apabila benda luar biasa berlaku kepada orang soleh, bukan Nabi, maka yang tu dipanggil karamah. Karamah. Lepas tu kenapa tajuk malam ni AJK pilih tajuk apa nama ni, manisnya istiqamah, indahnya karamah ni? Kata balik. Ya tak? Kok tu lah. Kan? Manisnya istiqamah, indahnya karamah. Kenapa dibubuh sekali? Kerana selalunya
orang-orang yang istiqamah ini adalah orang-orang soleh. Selalunya orang yang boleh istiqamah hanya sahaja orang soleh. Dan kadang-kadang orang-orang soleh ini dipilih oleh Allah untuk diberikan kelebihan karamah. Karamah. Adakah nak kena cari dan nak kena minta? Tidak. Yang nak kena minta dengan Allah apa? Istiqamah kena minta dengan Allah. Antara ayat minta istiqamah dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kena minta. Karamah orang tak minta. Hadiah itu hadiah sampingan. Jangan cari dan jangan minta. Cari mesti tak jumpa, minta pun Allah tak bagi. Tapi kalau Allah pilih, Allah bagi. Wallahu a'lam. Siapa yang Allah bagi. Adapun istiqamah, ya Rasulullah ajar minta. Ya Allah, matikanlah kami dengan mati yang baik. Istiqamah tu, supaya Allah kekalkan iman kita, istiqamah kita sampai penghujung ayat. Diminta tu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Antara ayat ataupun doa yang Nabi ajar juga berkait dengan istiqamah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, dah dapat iman dah sampai malam ni, ya Allah, janganlah ubah tang mana-mana iman yang telah kau berikan kepada kami. Tuan Allah ubah. Kalau Allah ubah setahun sebelum mati, jam kita ni 60 tahun dah duduk beriman, duduk semayang. Ayat tu kan ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana, tu bukan ayat. No. Ada di kalangan sahabat Allah uji Ubaidullah ibn Jahsh, suami kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah kan isteri Nabi, anak Abu Sufyan ibn Harb. Sebelum dia berkahwin dengan Rasulullah, dia Ummu Habibah ni Ramlah binti Abi Sufyan ibn Harb, nama dia Ramlah. Dia berkahwin dengan Ubaidullah ibn Jahsh. Kahwin, masuk Islam lah, dua-dua orang memang Islam. Ubaidullah bin Jahsh ni Islam sejak di Mekah, bukan Islam setelah Nabi berhijrah ke Madinah, bukan Islam selepas Nabi wafat. Maksudnya min qudaman as-sahabah, sahabat-sahabat yang lama ni. Subhanallah. Nah, lepas masuk Islam di Mekah, orang lama, jelah orang lama di kalangan sahabat masuk Islam di Mekah. Kemudian Nabi izinkan waktu tu, lepas orang Islam kena seksa di Mekah, dibunuh, dilayuk atas api, dikurung, tak pergi makan, ikat tengah panas. Maka tahun 5 Hijrah, tahun 4 ataupun 5 Hijrah, bukan 4 ataupun 5 kenabian, tahun 4 ataupun 5 kenabian, bukan hijrah. Selepas 4 tahun menjadi Rasul, selepas 5 tahun menjadi Rasul, Nabi mengizinkan sahabat berhijrah ke Habsyah, Ethiopia. Habsyah. Tentang itulah hijrah pertama dan hukumnya tidak wajib. Maka berhijrahlah lebih kurang 100 orang di sana. Antaranya Ramlah ni, Ummu Habibah ni, dengan suami dia, iaitu Ubaidullah ibn Jahsh. Tuan-tuan, sahabat lama ni, dia pergi ke Habsyah, hidup di sana dengan sahabat-sahabat lain di bawah perlindungan suaka politik Raja An-Najasyi. Kemudian boleh anak nama Habibah, tu yang jadi Ummu Habibah. Ayah Abu Habibah kan? Ayah dia kan, suami tu. Lepas dapat anak, tak Nasar, dia berkenan dengan agama Kristian di sana, di Habsyah. Akhirnya dia murtad dan mati dalam keadaan murtad itu. Ending hidup dia dalam keadaan murtad itu. Dan akhirnya Ummu Habibah ni pun berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tu sahabat anda, bukan kita lah, bukan Qaryah Masjid Sharifah Fatimah. Saya ada kitab, tak ada apa. Tak ada apa. Lebih lagi yang lebih tak masuk akal ialah apabila
apabila iblis itu murtad. Lagi tak masuk akal. Semua syarat istiqamah ada pada iblis. Tuan-tuan renung tengok kisah iblis, menginsafkan kita. Bukan untuk meningkatkan cintaan kepada iblis, bukan. Menghayati, tengok pengajaran daripada kisah iblis ni, menginsafkan kita. Apa syarat istiqamah yang tak ada pada iblis? Satu, kawan-kawan yang baik. Siapa kawan dia? Semua malaikat. Bukan malaikat bawah-bawah, malaikat yang kanan-kanan saja teman iblis ketika itu, kawan dia. Tuan-tuan, malaikat ada pangkat. Malaikat ada pangkat. Yang paling tinggi Jibril AS, ranking kedua 4 orang tu. Ranking saya tak sebut lah, jadi panjang lagi kan. Ranking ketiga pemikul Arash. Yang ni pangkat malaikat. Lepas tu baru turun bawah sampai bawah sekali. Kawan soleh, syarat pertama mesti kawan-kawan yang baik. Semua kawan iblis ketika itu adalah malaikat-malaikat kanan. Tetapi tergelincir dia. Tak cukup syarat apa lagi. Persekitaran yang baik, masyarakat yang baik, syarat kedua. Siapa persekitaran dia? Semua 7 lebih lagi hanya ada malaikat saja. Waktu itu jin-jin Islam dan kafir duduk di dunia. Ketika iblis beribadah bersama dengan Jibril, dengan Mikail, dengan Israfil, dengan Malakul Maut dulu ni, jin-jin Islam dan jin-jin kafir sedang berada di atas dunia. Itu level jin-jin di atas dunia ni. Kita lagi ya, Nabi Adam pun tak ada lagi tak ada apa. Bukan. Persekitaran yang baik ketika itu adalah kehidupan iblis di atas sana. Apa dia gitu kan? Kita kata ilmu tak cukup kot. Ibnu Abbas kata iblis lebih alim daripada Jibril alaihissalam. Ibnu Abbas sebut kana a'lamahum wa a'badahum. Kana huwa isim kana fi mahal rafa' isim kana. Iblis itulah a'badahum, yang paling tinggi ibadat dia, wa a'lamahum, yang paling tinggi ilmu dia di kalangan malaikat. Tak boleh renung kan? Tak boleh renung kan? Renung kan? Perhati renung tadi tu dia sampai tak waktu masih tergelincir ustaz. Ya. Selagi Allah Ta'ala tak matikan kita dengan husnul khatimah, perjuangan kamu belum selesai. Titik noktah kamu tang mana belum diketahui. Kamu ke kanan atau ke kiri, ahli syurga atau ahli neraka, lagi tak mati, belum diketahui. Maka dengan itu selalu minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus dan juga dalam keadaan istiqamah. Penting ni istiqamah, bukan benda yang cukup utama. No? Tapi syarat-syarat tu tak bolehlah kita nafikan. Syarat-syarat untuk boleh ending dengan baik tu, seperti yang digariskan oleh para ulama, no? Persekitaran yang baik kena. Sebab tu bila orang yang bunuh 100 orang, Nabi cerita dalam hadis tu, semua orang tahu orang ni semua kaki mati. Saya tahu sebab 10 kali dengan ceramah ramai ni kan, Masjid Jazbah Fatimah, maksudnya ni semua kaki kunci. Ada satu orang lelaki yang bunuh 100 orang tu, Nabi cerita dalam hadis sahih. Bila dia bunuh 100 orang, dia pasal nak taubat. Dia rasa teruk dah aku ni pasal. Entah waktu tu baru rasa nak taubat. Kemudian baru dipitanya orang, ada orang paling alim dalam jalan jitera ni. Contoh, tok guru yang paling alim, paling warak dalam jitera ni siapa? Orang pun pergi tunjuk. Orang tunjuk 2 kali dah. Satu orang tunjuk kat dia, apa nama ni, orang masjid tapi tak alim. Kalau kuliah dia suka lari, tapi dia suka baca Quran, semayang dia suka, tapi kuliah dia pula tidur tarik. Cerita betul ni? Cerita betul. Waktu kawan ni nak taubat, tamak sekali orang kampung tunjuk kat lelaki ni.
ahli ibadah tapi bukan orang alim. Kali kedua baru orang tunjuk satu orang guru yang ahli ibadah dan alim. Soleh dan alim, dua ciri. Bila dia pergi jumpa Tok Guru ni kata, boleh tak aku nak taubat? Tok Guru ni kata, tak ada benda yang menghalang taubat kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada. Sama macam yang Nabi sebut dalam satu hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau kamu buat main susun kepada Allah dosa, kumpul jadi besar bumi ni, kemudian kamu bawa menghadap Allah dengan dosa sebanyak tu untuk kamu bertaubat, Allah Ta'ala akan buat main sebesar itu juga pengampunan. Allah Ta'ala akan buat main sebesar itu juga pengampunan, sebesar sesarat bumi itu juga pengampunan. Yang itulah yang betul. Bila laki yang nak taubat ni bunuh 100 orang, 100, Nabi sebut angka itu. Mula-mula Nabi sebut dia bunuh 99, kemudian Nabi sebut dia membunuh 100 orang, tambah seorang ni. Maksudnya memang angka tu, bukan simbolik nak sebut kata dia bunuh ramai tak. Memang angka tu dia bunuh orang. Kelak kawan ni lepas 2 minggu pergi bunuh kawan ni pula. Mai rasa nak taubat, kemudian Tok Guru tu kata boleh, Allah, insya-Allah Allah terima. Duk mana orang tahu? Tok Guru tu tanya. Dia pun abang sekian-sekian. Tok Guru tu kata kampung tu kampung orang jahat. Ramai orang tak elok tang tu. Surau apa pun tak ada. Hak duk tangkap khalwat, duk berzina, buang anak, duk nikah, budak-budak duk isap gam, apa semua petang-petang boleh pergi tengok kampung tu. Ini contoh ni. Tapi Tok Guru ni sebut macam tu. Dia kata kampung tu kampung orang tak elok, kena keluar. Ni syarat istiqamah. Mesti persekitaran yang baik. Kata Rasulullah, laki-laki ni pun balik siap barang nak pindah hari yang sama juga daripada kampung atau elok tadi. Balik terus dia siap. Sebab itu jadi syarat untuk berubah dan jadi syarat untuk istiqamah. Balik siap. Keluar daripada kampung, rupanya hari yang sama itu jugalah hari terakhir dia hidup di atas muka bumi Allah. Hari itu jugalah rupa-rupanya adalah hari terakhir hayat umur dia. Jalan tak dan sampai kampung hak Tok Guru dia suruh pergi. Hak kuliah banyak, orang situ pun tak suka sangat duk ngumpat orang, duk sebab aib orang. Baguslah kampung, bagus. Kuliah dia pun ramai orang. Tengah jalan, ni guys, semua orang tahu lah, no? Bila dia mati tengah jalan tu, malaikat mau ambil nyawa, nak basing pergi ke belakang, tengok, duduk kumpulan mai. Siapa orang dah? Duduk kumpulan. Kumpulan malaikat rahmat, kumpulan malaikat azab. Tak pernah jadi seumur hidup. Malaikat maut bila dia ambil nyawa, yang akan main turut dia satu pasukan saja. Kalau kawan ni orang saleh, yang main turut dia pasukan malaikat rahmat. Ramai. Dan kalau orang ni orang yang taleh, yang fasik, munafik ataupun kafir, yang akan main turut pasukan malaikat maut ni ialah pasukan malaikat azab. Bila malaikat mau ambil nyawa dia ni, kali belakang tengok, duduk pasukan main ni nak bagi kat siapa? Tanya malaikat maut. Jawab malaikat rahmat, kami. Li'annahu ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah. Kami akan ambil sebab lelaki sedang dalam perjalanan membawa jiwa yang sedang bertaubat untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kami yang ambil. Kata pasukan malaikat azab, tidak. Roh dia kami yang akan iring. Iring tu nak kenal, bukan iring saja. Iring tu apa? Bukan iring saja. Kata pasukan malaikat azab, li'annahu lam ya'mal khairan qat. Kami yang akan ambil sebab laki-laki ni tidak sesaat pun dia melakukan ketaatan kepada Allah.
Allah hantar malaikat daripada langit. Tempat tinggal malaikat di langit, bukan tempat tinggal Allah lah. Ini ada akidah. Akidah Allah tinggal di langit ada lah. Di mana Allah? Di langit. Dia kena jawab dia tu. Sempurna iman. Akidah Wahabi. Jaga-jaga kan. Yang tinggal di langit, malaikat tinggal sungguh, ambil tempat duduk di langit. Berpuluh ribu tugas ada malaikat. Berpuluh ribu tugasan para malaikat. Allah Ta'ala pun hantar seorang turun malaikat, dia pun berubah jadi orang, berupa jadi orang. Ni dalam ilmu akidah, dia berupa jadi orang. Kemudian dia beritahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan untuk kalian ukur tempat mati dia ni dengan tempat baik yang dia nak pergi dan juga tempat jahat yang dia tinggalkan. Apa pun ukur, lalu mereka mendapati, kata Rasulullah, tempat mati dia ni dengan tempat baik yang dia tuju lebih dekat sejengkal dah. Setapak Shibran, kata Nabi, setapak. Maka ambil jenazah dia, roh dia, bukan jenazah, ambil roh dia, pasukan malaikat rahmat. Istiqamah, syarat nombor 1 mesti suasana. Syarat asas antara yang terbesar nombor 2 istiqamah, mesti kawan-kawan yang soleh. Mesti berkawan dengan orang tak elok, mati dengan cara kawan-kawan tu lah. Mesti. Ini janji Allah dalam Quran, janji Nabi dalam hadis. Siapa kawan kamu, macam itulah cara kamu mati. Faedah dia macam tu lah, kawan. Sehingga perkataan urusan kawan ini disebut oleh Allah dalam Quran. Tuan-tuan, kawan bukan benda-benda ni. Sebab tu penceramah motivasi dia sebut, tengok siapa kawan anak kita, kita duk buat heran. Allah, kawan pergi dengan siapa Ustaz? Dia ni kawan pergi dengan siapa? 16 tahun kita bela dengan duduk di masjid apa semua. Dia nak berubah bukan 3 tahun, seminggu dia boleh berubah. Seminggu dengan kawan hak tak elok, kawan hak nakal, seminggu dia boleh jadi jahat. Kawan sebab Allah dah sebut lah, hati-hati. Ada ayat Quran tentang kawan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, kata satu orang di padang mahsyar. Manusia yang paling celaka dan rugi akibat tersalah memilih kawan yang jahat dan meninggalkan kawan yang baik. Siapa tuan-tuan? Nama dia Uqbah ibn Abi Mu'ad. Tuan-tuan tahu siapa kawan dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi Rasul, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul. Antara best friend Nabi, Uqbah ibn Abi Mu'ad. Tuan-tuan pernah dengar? La ilaha illallah. Berhenti kita bila baca Al-Quran. Orang yang reti bila baca Quran ni, dia reti cerita ni rujuk apa, cerita ni rujuk apa. Sebab tu dia berhenti lama. Sahabat-sahabat dulu baca Quran sampai tang ayat-ayat yang ada munasabah tu, dia akan berhenti renung lama ni. Ni ayat kawan kan, yang akan mengucapkan celakalah aku. Dulu Allah dah bagi hidayah, aku pilih kawan orang lain. Uqbah bin Abi Mu'ad ni berkawan rapat dengan Rasulullah. Nabi ziarah dia, dia ziarah Nabi. Nabi pergi makan di rumah dia, dia pergi makan di rumah Rasulullah. Sebelum Islam, sebelum mendapat wahyu. Setelah menjadi Rasul, orang mula menghina Rasulullah. Dia cakap, bila orang hina kawan kita kan, kita pun jadi makin lama orang kutuk, orang pulau. Nabi di pulau, Nabi dikutuk, Nabi diherdis, Nabi dibaling batu, Nabi ditampar. Dia pun jadi makin jauh, setapak demi setapak demi setapak, menjauhkan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mula rapat dengan satu orang di Mekah, nama dia Ubay bin Khalaf. Uqbah bin Abi Mu'ad ni dia mula rapat dengan satu orang, nama dia Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni salah seorang yang dijanjikan mati oleh Rasulullah.
Dan dia satu-satunya yang dibunuh oleh tangan Nabi SAW, Ubay bin Khalaf. Bukan Ubay bin Ka'ab. Ubay pun banyak agak sahabat. Saya pernah salah sebut sekali ceramah utama atau apa tu, saya tak betul pun tak. Dari rekod dah, tengok balik Allah. Dia ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab umat Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran seperti sebutan Jibril alaihissalam. Itu nama Ubay bin Ka'ab. Yang baca Quran seperti Jibril, sampai Allah arah Nabi dibaca ke Ubay. Ubay bin Ka'ab kata, "Ya Rasulullah, kenapa baca kat aku? Allah suruh baca." Ubay bin Ka'ab kata, "Samanillah, Allah sebut nama aku." Nabi kata, "Ya." Allah sebut nama Ubay bin Ka'ab. Yang dibunuh oleh Rasulullah tangan Nabi dalam perang Uhud, nama dia Ubay bin Khalaf. Siapa dia? Kawan rapat Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid mula tinggal Nabi sikit demi sikit, tak jumpa dah. Dulu setiap hari telefon, contoh ni. Lepas tu dah lah, WhatsApp apa pun dah lah, sebulan dah, 2 bulan. Sin petang tadi duk sin tengok, tapi tak WhatsApp dah. Contoh, makin jauh, makin lama makin jauh. Akhirnya 5 orang menteri Quraisy tengok Nabi semayang. 5 orang, salah seorangnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Depa cabar dia. Hang dulu rapat dengan Muhammad ni. Kalau betul-betul hang tak suka dah kat dia, hampir letak tel kita belakang dia. Cabar, dia buat entah. Kawan rapat Nabi dulu, dia yang buat. Dan dia lah yang meletakkan Nabi tu atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah tinggal kawan. Dia dah berkawan dengan sebaik makhluk di atas muka bumi Allah. Allahu Akbar. Kalaulah di Islam ketika tu, kita boleh bayang kedudukan dia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tinggal Nabi, dia kawan dengan orang yang paling Allah, antara orang yang Allah murka dalam bumi, Ubay bin Khalaf, Abu Jahal dan sebagainya. Maka akhirnya ending dia tak boleh istiqamah. Dia tak mampu untuk istiqamah. Maka syarat yang kedua tu kawan yang baik. Dan syarat yang ketiga istiqamah ni ialah berdoa, sentiasa memohon kepada Allah. Minta ni benda yang besar. Doa ni satu benda yang besar. Allah suka hamba-Nya yang membanyakkan doa kepadanya. Allah suka yang membanyakkan doa kepada Allah. Allah suka. Kita kena ingat, tak sama dengan manusia. Peraturan ni tak sama. Lagi banyak kita minta dengan Allah, minta rahmat Allah, minta masuk syurga Firdaus, minta redha Allah, minta nak duduk sekali dalam syurga Firdaus dengan Rasulullah. Banyakkan hak ni kan. Ni permintaan, banyakkan ini. Allah makbul hak ni, semua urusan dunia Allah mudahkan. Kita duk pi buka hak permintaan hak bawah-bawah ni. Bagilah laku ya Allah kedai buka, bawa ambil kedai pula. Dah ulang tu. Hari-hari minta, memang tak salah. Ya Allah murahkanlah rezeki aku. Memang tak salah. Tapi bila minta yang asas, Allah akan bagi ke semua hak penggunaan dunia, tuntutan dunia. Dan kemudian kenapa dengan suasana yang baik, kawan-kawan yang soleh, ilmu yang banyak, ibadah yang banyak. Iblis tadi ni 4 semua syarat ada kat dia, jatuh juga dia. Hati-hati dengan satu bom, satu torpedo, satu atom yang boleh merosakkan semua syarat untuk istiqamah ni. Nama dia takabur, bongkak, ego. Bahaya enggak? Cukup bahaya. Dia hancur, dia bocor semua prasyarat istiqamah ni. Hang paling banyak ibadah ke? Hang paling banyak ilmu ke? Iblis ni. Kawan hang semua malaikat ke? Dengan takabur, semua benda ni meletup. Punya bahaya takabur. Takabur ni apa dia? Merendahkan orang lain, menafikan kebenaran. Dua. Ingat dah.
Takabur ialah merendahkan orang lain, menafikan kebenaran. Dua-dua inilah yang boleh buat. Apa dia kata? Ana khairun minha. Aku lebih baik daripada Adam. Apa yang dia nafikan? Dia nafikan Adam itu lebih mulia. Dia nafikan Adam itu Allah latih jadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah, bangsa makhluk yang khalifah, ketua semua makhluk lain manusia. Benda ni, kebenaran ini yang dinafikan oleh iblis. Bila nafikan benda ni, habis semua prasyarat ni. Cukup bahaya kan? No? Di samping ada syarat ni tuan, benda nombor 5 jaga-jaga. Hati-hati dengan benda nombor 5. Jangan ada takabur daripada dalam diri. Takabur ni paling besar. Dia main daripada wujud. Dia main daripada wujud. Berasa iskasih, wah aku bagus sangat sampai 6 rakaat hari ni duha. Ni nak keluar masjid, dia semayang 6. Dalam dia keluar tu, diri dia kata, hang semayang berapa hari? 6. Tak bagus ke? Tak bagus ya? Macam ni mana ada ni sampai 6 rakaat semayang duha. Tu kata hang bagus. Ni dia sembang ni sambil-sambil lah. Suara tak dengar, tapi dia tahu dia duduk sembang. Tu ujuk. Sebelum nak pergi ke takabur, dia main ujuk dulu. Jaga-jaga tuan. Nafi terus astaghfirullah. Istighfar 3 kali sebut semua kelebihan daripada Allah. Istighfar 3 kali sebut semua daripada Allah. Tak ada apa. Lepas ujuk, dia akan main riak. Riak tayang kat orang. Riak tayang kat orang. Dia tak boleh buat. Dia mesti nak buat baik, kena tayang kat orang. Kalau tidak, dia tak mau buat benda baik. Ada. Dah. Dia mesti nak bagi semangat buat benda baik, nak bagi banyak hak dia sedekah, dia kena tayang ke orang. Riak. Dia kena riak sikit, tapi dia buat benda baik. Maka riak tu pun memandang pahala dia. Bila dah ujub, riak bertapak, akhir sekali dia akan mula takabur. Takabur, merendahkan orang lain, menafikan kebenaran. Waktu tu dia akan mula melampau. Tu ada buat video dalam internet. Satu orang kaya di Malaysia ni buat video separuh lucah. Sampai malam ni dia tak pernah sebut dia menyesal. Berapa orang tu tengok video lucah tu, separuh lucah tu, hak nyanyi tu lah. Nak sebut kan tajuk dia. Hak muda tahu, yang muda tahu. Hak tak ada YouTube tak tahu. Video separuh lucah. Berapa orang tengok? 12 juta. Dia sebut dengan mulut dia, dengan reaksi muka. Tak ada bersalah langsung, tak ada sebut istighfar langsung. Dia kata 12 juta kan, mana orang tengok. Dia kata, hang tahu tak 12 juta orang tengok tu bermaksud telah ada dalam buku amalan kamu 12 juta dosa haram yang kamu tanggung. Dan benda tu sedang meningkat sampai malam. 12 juta tu kan, tanggung dosa hak orang tu tengok. Pakat tiru habis anak-anak budak-budak tak berhenti, jadi trend. Pasal apa? Pasal dah takabur. Dia dah nafikan kebenaran. Dia kata, duit saya, duit dia, dia nak buat apa pun duit dia. Silakan. Ya, kita tegur, kena tegur lah. Maka orang bila dia takabur, dia akan tolak kebenaran. Bahaya mana? Ni nampak. 2-3 orang ustaz tegur, dia marah, dia maki balik, dia hina balik. Nampak? Dia akan menghina orang lain, dan dia akan menolak kebenaran. 2 paling asas dalam takabur. Minta dengan Allah dijauhkan daripada sifat ni. Minta dengan Allah dijauhkan daripada sifat ni. Bila satu orang mati, hari pertama, antara benda yang berlaku pada hari pertama, malaikat akan sebut kat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sesungguhnya
orang-orang yang menyebutkan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, beriman, kami beriman dengan Allah. Tengok ayatnya, ayat. Dia ada satu orang lelaki, dia tanya, ya Rasulullah, aku duduk jauh, boleh tak sebut satu ayat yang aku tak payah tanya dah orang lain? Nabi kata kat dia, qul amantu billah thumma istaqim. Iqrar, aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Nabi kata istiqamah. Ya Rasulullah, aku ni duduk jauh, susah nak tanya kamu begitu dan begini, boleh tak bagi satu ayat yang lengkap, jami', mani', yang aku tak perlu tanya dah orang lain nak kamu apa-apa. Nabi sebut kat dia, qul amantu billah thumma istaqim. Yang ni kita jaga kan? Beriman, iqrar, tanam, kecap, elok dalam hati, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqamah. Dah cukup lagi tu pun subhanallah. Nah, ayat yang sama dalam Quran, iaitu pada hari kematian kita, seandainya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah pilih kita di kalangan orang saleh, malaikat akan mai waktu tu, malaikat akan kata, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini hak saya beritahu tuan-tuan, siapa-siapa yang terdekat ni kan, yang mati terdekat ni, yang duduk dengan kita dalam masjid ni, dia akan dengar ayat inilah antara yang akan diucapkan oleh para malaikat kepada orang-orang yang syarat pertama mereka adalah mereka beriman sungguh-sungguh dengan Allah. Qalu Rabbuna Allah, mereka berkata Tuhan kami Allah. Bukan sebut di mulut Tuhan kami Allah saja, yakin. Yakin di sini. Mulut dia sebut, keyakinan di sini Tuhan kami Allah. Kami redha dan senang hati Allah Tuhan kami. Kemudian apa syarat yang kedua yang Allah sebut dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis, thumma istaqamu, mereka konsisten dalam jalan yang benar, di atas landasan yang betul, dengan ibadah dia, dengan akhlak dia, dan dengan akidah dia. Terus saja dengan ibadah, akhlak dan akidah tu sampai dia mati. Mereka yang boleh mati dalam keadaan dua syarat ini, malaikat turun mai, bila ambil nyawa dia, pasukan-pasukan malaikat rahmat ni kata apa? La takhafu, jangan takut. Waktu dah, ketika sudah terpisah roh dari badan dia, setiap orang beriman, orang saleh yang husnul khatimah akan mendengar ayat ini pada hari pertama kematiannya, sebelum dia pergi alam barzakh lagi. Malaikat buka pujuk dia, ni tak apa, tenang. Macam tu Ustaz, ini ayat Quran, jelas nampak dalam Islam. Alla takhafu wa la tahzanu, ni jangan takut, sedih pun jangan. Nah, malaikat rahmat ramai tadi kata tenang, jangan sedih, jangan takut, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu orang baik. Malaikat rahmat kata, lega dah. Allahu Akbar. Malaikat rahmat yang ramai tadi kata ni, tak apa, tenang aja, sonok aja, kamu orang baik. Allah sedia benda elok kat kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tak lagi, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sambung ayat tu, kami akan tolong jaga. Hak punya urusan jangan risau, hak dunia pun kami tolong tengok. Orang soleh bila dia meninggal, orang yang husnul khatimah bila dia meninggal, malaikat main pujuk dia, main tenteramkan dia, apa semua. Malaikat kata tak apa, hak urusan dunia pun kami akan tolong tengokkan. Tengok macam mana, wallahu alam. Boleh jadi malaikat-malaikat ni berdoa dengan Allah, ya Allah peliharalah ahli keluarga dia, ya Allah peliharalah perniagaan dia, orang soleh. Sebab malaikat sebut, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, kami yang akan tolong tengokkan urusan kamu di dunia. Tenang kita, lagi tenang. Yang pertama kita takut ni nak pergi ke mana ni?
Ni apa? Sagi nak jadi apa? Nak jadi ke mana? Siapa nak bawa kita? Jangan kita risau. Malaikat tenangkan kita lah. Ni istiqamah kan? Malaikat tenangkan kita. Malaikat kata tak apa. Tak ada apa. Semua elok. Hak kita nak pergi ni pun semua benda baik. Semua benda yang menyeronokkan. Tenang, jangan sedih. Alla takhafu wa la tahzanu, daripada huznun, sedih. Jangan sedih apa? Malaikat kata. Semua Allah Ta'ala dah tentu benda baik dah. Hak dunia apa? Jangan risau dah. Kami tolong tengok. Subhanallah, dengan hati yang riang. Sebab apa? Istiqamah. Yang ni samaratul istiqamah. Hasil istiqamah ialah pada hari pertama kita menjejak di barzakh, yang ni kita dapat. Tapi kalau tak istiqamah, apa jadi? Hatta idza jaa ahadahumul maut. Yang ni pun hari pertama juga kan, tapi kepada orang yang su'ul khatimah. Apa yang berlaku? Bila sampai yang alam barzakh, ayat pertama dia, qala rabbi rji'un. Ya Allah, nak balik. Pasal duduk asrama kau nak balik? Pasal teringat kat ahli keluarga kau nak balik? Pasal teringat kat kelang kau nak balik? Pasal teringat anak nak nikah kau nak balik? Pasal teringat kat cucu kau nak balik? Tidak dan tidak. Tetapi kata Allah, orang-orang yang fasik, yang munafik, yang kafir, bila dia mati dia minta nak balik untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Nak buat apa? Nak buat amal soleh. Ni kita duduk di dunia tempat buat amal soleh. Silakan untuk buat amal soleh. Banyak mana yang kamu nak? Banyak mana yang kamu nak sedekahkan? Berapa hari yang kamu nak puasa? Silakan, kamu berada di alam, masih boleh untuk melakukan amal soleh. Ni. Itulah ayat pertama orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang tidak istiqamah dalam hidup dia. Itu ayat pertama dia kata, ya Allah, boleh tak nak balik? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Dulu tak ada, dia kata, ya Allah, boleh tak nak balik saya? Bukan nak tengok anak, bukan nak tengok perniagaan, apa tak mau buat, nak sembahyang, nak beribadah saja. Kalla, Allah Ta'ala kata tidak sekali-kali, takkan boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Yang tu jadi ayat kosong kamu. Wa min waraihim barzakh. Sekejap kamu nak tengok barzakh. Sekejap lagi kamu nak hidup, kamu nak kena rendam, nak kena bakar di barzakh. Sekejap. Entah, masuk barzakh tu tak ada nak mula lagi, ayat tu keluar dah. Ayat dia nak balik, ya Allah boleh dah balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang ini kalaulah Allah Ta'ala bagi balik ke dunia, dia akan kembali kepada jalan lama mereka. Subhanallah. Akan kembali kepada jalan lama mereka. Bukti dia umat Nabi Musa alaihissalam, Allah tukar jadi beruk sebahagian lagi Allah tukar jadi babi. Bukan simbolik kan, tukar sungguh-sungguh. Ni ayat Quran ni. Faja'ala minhumul qiradata wal khanazir, ayat Quran. Allah sumpah laknat, tukar sebahagian Bani Israel ni jadi babi dan jadi beruk. Binatang, tukar jadi binatang, lari pokok-pokok dan tidak beranak pinak. Dia mati macam tu je. Dia hidup dalam hutan dan kemudian mati. Itu pendapat Ibn Abbas. Dia tak ada beranak pinak lagi. Dia tengok babi, dia kata ni Bani Israel dulu. Lepas tu panggil tak elok kan. Beruk pun panggil macam tu kan. Orang tak pilih dua ni. Memang hati ni beruk pun jenis. Saya nak tengok jenis. Saja-saja ambil baju kita kalau duduk kampung kan. Dia kecak-kecak dia tahu. Tuan-tuan, berapa banyak Allah Ta'ala bagi Bani Israel ni, lepas habis tu kembali kepada hak lama. La ilaha illallah. Dia kembali kepada yang lama. Allah murka kali pertama, murka kali kedua, murka kali ketiga. Dia pergi sembah pula patung yang apa nama ni,
patung anak lembu buat daripada emas tu, pi sembah hatu pula Allah murka lagi. Tak berhenti. Sehingga kan yang minta untuk dikembalikan tu, yang dalam Quran yang minta untuk kembalikan tu, yang geng-geng jahat ni, kalau aku berikan peluang, semua akan kembali kepada jalan lama. Apa bukti dia? Bukti dia antaranya juga hak gempa bumi di Palu. Punyalah gempa bumi itu tuan-tuan, punyalah dahsyat. Tanah ni bergulung-gulung, hak atas turun pergi bawah, hak bawah naik pergi atas. Satu kampung ni dia sedut masuk ke dalam 400 orang, seorang pun tak jumpa. Palu no. 2 hari selepas gulung apa semua tu, dia pergi buat benda syirik balik. Baru 2 hari pergi buat benda syirik balik. Apa dia? Bagi makan laut. Palu pneumonia. Petang lepas sembelih ayam tu, kawan saya Dr. Sani duduk di sana. Dia hantar, ustaz ni saya duduk depan ayam-ayam yang sedang disembelih ni. Mereka buat pula baru 2 hari. Baru 3 hari ke 2 hari tak. Buat pula sembah hak laut tu. Padahal hak buat tu semua tengok laut tu apa nama ni, tanah bergulung, tanah serap kampung, satu kampung masuk ke bawah. Jadi macam washing machine, tanah tu dia berguling, semua tengok. Pergi buat balik. La ilaha illallah. Kita tahu subhanallah. Betul. Yang Allah bagi tahu, depa ni hak mana yang sampai duduk di mahsyar pun, kalau Allah Taala bagi duduk balik atas muka bumi, dia buat balik panggil nama. Dia akan buat balik panggil nama, percayalah. Waktu Nabi Muhammad minta kali yang keberapa, ya Allah, penduduk Quraisy minta supaya aku belah bulan. Mereka nak beriman kalau aku boleh belah. Wahai Muhammad, mereka takkan beriman. Dengan ilmu Allah Ta'ala tahu dah, Allah Ta'ala tahu wahai Muhammad, mereka takkan beriman. Ya Allah, boleh tak bagi peluang? Boleh jadi aku belah bulan ni, mereka beriman. Bulan tak betul belah. Sungguh belah-belah, mereka kata tu dia sihir dia hebat. Seorang pun tak masuk Islam. Seorang pun tak masuk Islam setelah Nabi membelah bulan. Belah bulan putih-putih, turun bulan, seorang tak masuk Islam. Sebab tu tak heran masyarakat Palu apa semua, lepas beberapa hari mereka pakai pergi sembah balik laut, beri makan laut Palu pneumonia. Pakak buat ramai-ramai tu. Subhanallah. Upacara tu ada pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, memberi makan sungai Nil, sungai terpanjang dunia. Besar sungai Nil tuan-tuan, dengan kapal, dengan ombak pun ada, buaya pun ada. Sungai Nil. Sungai Nil. Zaman Sayyidina Umar, ketika mana Sayyidina Umar Perdana Menteri, Putrajaya waktu tu di Madinah. Sayyidina Umar hantar menteri besar dia, salah seorang pergi ke Mesir. Menteri besar di Mesir, waktu tu dia panggil kataan wali. Menteri Gubernur. Nama sahabat tu nama Amr bin Al-As. Rupanya tiap-tiap tahun orang-orang Mesir akan korbankan anak dara ke dalam sungai Nil. Dia akan sembah, buat puja syirik apa semua, tolak pergi bagi makan sungai Nil. Ada Nil pneumonia, bagi makan sungai Nil. Sampailah Islam pergi, tiba-tiba sungai Nil pun berhenti, makin surut, nak habis. Maka orang pun keluar beramai-ramai. Waktu itu gubernur masih Amr bin Al-As. Amr bin Al-As pun tengok orang ramai-ramai nak pergi mana, orang Mesir. Semua pakat pergi berimpun, bawa makanan, bawa anak dara seorang. Orang bukan dardi tu. Bawa anak dara hidup, orang manusia. Lepas tu dia pun keluar lah, menteri gubernur ni keluar dengan dia punya menteri-menteri bawah ni. Dia fikir pun kan, mulu ke apa bawah ni pakat keluar, ni apa dia ni, nak buat apa ni? Ni nak pergi makan sungai Nil. Dah lama kami tak sembahkan kat dia. Benda ni syirik, aku tak benarkan. Kami polis pun semua tak benarkan, tak boleh buat. Ayam makin surut. Kerajaan Mesir waktu tu, bawah kerajaan Madinah, tak boleh buat apa, hantar surat. Wahai Amirul Mukminin, sungai hampir surut. Sungai ni besar tu, hampir surut dah, tinggal sikit dah. Sungai ni saya pergi dah, saya naik dah.
Bukan naik je lah, naik kapal lah kan, atas sungai Nilu. Sungai besar. Bila hantar surat, Sayyidina Umar dia pun tulis, ni karamah ni. Antara 4 orang khulafa Rasyidun yang paling masyhur karamah, Sayyidina Umar. Paling masyhur karamah Sayyidina Umar. Sampai surat sungai ni hampir surut, orang-orang makin nak pindah, mereka nak buat benda syirik, dia buat kami tak ada penyelesaian. Sayyidina Umar pun tulis satu surat, min Umar bin Al-Khattab ila an-Nahrin Nil. Daripada Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Sekiranya kamu mengalir dengan kehendak Allah, maka mengalirlah. Dan sekiranya kamu mengalir dengan kehendak kamu sendiri, berhentilah kamu selama-lamanya. Bawa surat tu dibagikan Amr bin Al-As. Amr bin Al-As buka surat, macam mana ni nak tak pergi ke Nil. Dia pun tengok surat tu, gulung baling dalam Nil. Jatuh surat tu dalam sungai Nil, mengalir air Nil. Karamah. Itu memang hebat lah. Itu Sayyidina Umar ni memang dahsyat lah. Dia punya karamah dia kan.